Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung lagi 1.2 yang kita belajar minggu lepas. Tissue meristem dan pertumbuhan. Okey, hari ini kita akan sambung. Ni bagi biologi tingkatan 5 lah. KSSM. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang tissue meristem. Meristem apex iaitu di hujung, pucuk dan akar. Dan meristem lateral di bahagian batang pokok. Kita juga dah belajar tentang zon-zon pertumbuhan. Ada 3. Zon pembahagian sel, zon pemanjangan, zon pembesaan sel. Sama juga di akar, pembahagian sel, pemanjangan dan zon pembesaan. Okey. Okey, hari ini kita nak belajar tentang jenis pertumbuhan. Okey, kita nak belajar tentang jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan pada tumbuhan. Okey, ada 2 jenis pertumbuhan. Okey, 2 jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan iaitu primer dan sekunder. Okey, 2 jenis pertumbuhan. Okey, sekarang kita tengok dulu apa itu pertumbuhan primer. Okey, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan. Berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan. Okey, oleh semua tumbuhan untuk apa? Menambah panjang batang dan akar. Pertumbuhan primer, semua pokok akan mengalami pertumbuhan primer. Dan pertumbuhan primer berlaku selepas percambahan biji benih. Untuk apa pertumbuhan primer? Untuk menambah panjang batang dan akar. Maksudnya dia bertumbuh ke atas dan ke bawah. Kita tengok di sini. Okay, ini menunjukkan pertumbuhan primer yang berlaku pada hujung pucuk. Okay. Ini ada primordium daun, primordium tunas. Ini gambar dalam mikroskop. Primordium ni adalah ni. Sekejap lagi cikgu terangkan di sini. Kita tengok dulu pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex. Apa itu meristem apex? Hujung pucuk, hujung akar. Itu maksud meristem apex. Jadi pada hujung pucuk, pada hujung akar, okey. Pada hujung pucuk, pada hujung akar berlakunya pertumbuhan primer. Okey. Pertumbuhan primer ni bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi. Okey. Inilah pertumbuhan primer. Pada bahagian hujung tu yang sebelum ni cikgu dah terangkan, pada zon-zon tersebut berlaku pemanjangan sel, berlaku pembesaan sel, berlaku pembahagian sel. Itulah pertumbuhan primer. Kita tengok dulu pada hujung pucuk. Okey, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun dan pucuk baharu. Okey. Jadi pokok itu boleh menambah ketinggian. Jadi pokok itu akan semakin tinggilah. Okey. Kalau bagi akar, pada bahagian jida akar. Okey, jida akar, hujung akar tu. Okey, pada bahagian jida akar akan menjadi haus apabila menembusi tanah.
Hal ini menyebabkan sel-sel jidat akar diganti dengan sel-sel meristem. Okey, bila akar tu dia cuba menembusi tanah, ni pada jidat akar, pada hujung akar. Okey, bila dia cuba menembusi tanah, hujung tu akan haus. Haus tu maksudnya sel-sel akan tertanggal lah. Okay, sebab dia cuba untuk menembusi tanah dan sel-sel yang rosak dan mati tu akan diganti dengan sel-sel meristem yang baru. Okay, itu sahaja pertumbuhan prima. Cikgu ulang balik, pertumbuhan prima ni berlaku pada semua pokok. Selepas sahaja dia bercambah, dia akan menjalani pertumbuhan prima. Untuk apa? Menambah ketinggian batang dan panjang akar. Semua pokok akan alami pertumbuhan prima. Prima bermaksud pertama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pertumbuhan sekunder. Sekunder bermaksud pertumbuhan kedua lah. Okey. Berlaku kebanyakannya pada tumbuhan eudicot. Eudicot ni apa? Tumbuhan monocot lah. Tumbuhan dicotyledon. Dicot. Dan sebilangan kecil sahaja berlaku dalam monocot. Monocot ni pokok-pokok renek lah. Dicot ni selalu pokok yang berkayu dan pokok yang besar. Okey. Untuk apa pertumbuhan sekunder? Untuk menambah lilit diameter batang dan akar tumbuhan. Maksudnya, pertumbuhan prima tadi untuk memanjang dan tinggi, pertumbuhan sekunder pula untuk pokok tu semakin lebar dan besar. Itu pertumbuhan sekunder. Sesetengah pokok, contohnya pokok renek, batang pokok dia tak akan lebar dan membesar. Okay. Contoh-contoh sayur ke apa ke, itu pokok-pokok renek yang tak berkayu, batang dia sama saja. Tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ni dia dah sebut. Tumbuhan herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Okey. Tumbuhan herba tu tumbuhan yang tak berkayu lah. Okey, tumbuhan tidak berkayu. Pertumbuhan sekunder terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral. Ingat tu kita belajar sebelum ni ada dua, meristem apex dan meristem lateral. Meristem apex di hujung pucuk dan hujung akar. Kalau meristem lateral pada bahagian batang pokok dan akar. Akar ni bukan di hujung lah. Akar tu untuk melebar. Okey. Apa sel yang ada yang terlibat dengan meristem lateral ni, yang ada pada meristem lateral iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Okay, kita tengok apa itu cambium vascular dan cambium gabus. Okay, ini cambium vascular. Okay, cambium vascular ni dia terletak di antara tisu phloem dan xilem. Dia terletak di antara tisu phloem dan xilem. Kalau cambium gabus, dia terletak di bawah lapisan epidermis. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih jelas lah. Okey. Ada dua. Maksudnya, ada dua bahagian yang akan bertumbuh. Satu cambium vascular, dua cambium gabus. Dua-dua ini adalah meristem lateral. Okey, ini dalam pertumbuhan sekunder. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, pada batang pokok. Macam mana pertumbuhan sekunder pada batang pokok? Okey. Kamu kena tengok. Inilah cambium vascular. Dia bertumbuh. Dan cambium gabus. Okey. Pada tahun pertama, kamu boleh tengok
Okey, ini epidermis. Ini phloem. Okey, ini xilem. Okey, di tengah-tengah di antara xilem dan phloem adanya kambium vaskular. Kambium vaskular ni akan bertumbuh untuk pertumbuhan sekunder. Okey, sekarang kita tengok tahun kedua. Okey, tahun kedua. Tahun pertama ni kita belum nampak lagi kambium gabus dia. Okey, sekarang kita tengok tahun kedua. Ini epidermis. Di bawah epidermis ada kambium gabus. Ini kambium gabus. Dia sudah bertumbuh. Sekarang kamu tengok phloem, xilem. Okay, kamu boleh nampak dekat kambium vaskular ni yang pada tahun pertama dia nipis. Pada tahun kedua dia bertumbuh. Okey. Okey. Kamu boleh tengok sini. Okey. Ini phloem primer. Ini phloem sekunder. Okey. Phloem sekunder adalah phloem yang baru tumbuh pada tahun kedua. Phloem sekunder adalah phloem yang baru tumbuh pada tahun kedua. Ini. Ni yang kuning ni. Okey. Baru tumbuh. Ini kawasan ni. Ini phloem sekunder. Sekunder maksudnya yang kedua. Primer yang pertama. Ini yang mula-mula tadi pada tahun pertama. Okey. Phloem sekunder dia menolak phloem primer keluar. Dia tolak keluar. Okay. Sama juga xilem primer maksudnya xilem yang lama. Xilem sekunder. Okey, kamu tengok xilem primer di sini. Okey, di sini. Okey, xilem sekunder. Ini yang pink ni. Okey, yang primer yang dah lama tertolak ke dalam. Yang baru akan baru tumbuhlah. Okey, maksudnya pertumbuhan sekunder ni dia berlaku di tengah ni. Di tengah ni. Okey, pertumbuhan sekunder. Dekat kambium vaskular dan satu lagi di kawasan ni. Ni. Kambium gabus. Okey, kita tengok tahun seterusnya. Okey. Tahun seterusnya kamu tengok xilem sekunder makin tebal. Dah ada dua dah kat sini. Dua lapis. Ini dan ini. Okey. Sama juga dengan phloem makin tebal. Jadi pertumbuhan sekunder dia menolak batang pokok keluar dan ke dalam supaya batang pokok akan jadi lebih lebar. Lebih lebar. Jadi pokok tu makin lebar lah, batang pokok tu makin besar. Inilah pertumbuhan sekunder. Okey. Pertumbuhan sekunder pada batang pokok berlaku pada kambium gabus dan kambium vaskular. Okey, kita tengok gambar rajah keratan rentas pula. Okey, ini bagi tahun pertama lah. Xilem primer, phloem primer. Okey. Kamu nampak di bahagian dalam adalah xilem dan di bahagian luar yang kuning cerah itu adalah phloem. Dan kambium vaskular ini garisan di tengah ni. Ni kambium vaskular. Okey.
Kita tengok pertumbuhan sekunder bermula apabila kambium vaskular membahagi secara mitosis dengan aktif. Okey. Sekarang kita tengok seterusnya. Okey, sel-sel dalam gelang kambium membahagi ke arah dalam. Okey. Ke dalam untuk membentuk xilem baharu dan ke arah luar untuk membentuk floem baru. Okey. Yang baharu kita panggil sekunder. Xilem sekunder, floem sekunder. Okey, dia akan tertolak ke dalam dan akan tertolak ke luar. Maksudnya pertumbuhan berlaku di tengah-tengah ni. Okey, sebab itulah kamu tengok di sini. Epidermis merekah. Sebab itulah kamu tengok batang pokok, kulit luar dia merekah-rekah. Sebab di dalam sedang berlaku pertumbuhan sekunder. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, kamu tengok. Ini floem primer dah tertolak keluar. Okey. Floem sekunder baru tumbuh. Okey, xilem sekunder baru tumbuh. Xilem primer tertolak ke dalam. Okey. Epidermis, kulit batang pokok yang kat luar tu merekah. Okey, kambium gabus juga bertumbuh. Ni. Di luar ni. Okey. Tengok keterangan dia. Xilem sekunder dimampatkan, lilitan batang akan bertambah. Okey. Epidermis akan meregang dan retak. Okey, kambium gabus juga membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus di luar dan korteks di sebelah dalam. Okey, korteks dalam, kambium gabus di luar. Okey, untuk apa gabus ni? Kenapa dia perlu bertumbuh? Gabus ni untuk melindungi batang pokok daripada serangan serangga dan patogen. Okey, bila epidermis merekah. Okey, bila pokok tu merekah, dia ada lubang-lubang. Jadi serangga, patogen boleh masuk ke dalam pokok. Jadi untuk mengelakkan dia merosakkan sel-sel yang penting kat tengah ni, maka kambium gabus ni semakin tebal. Jadi serangga tu tak boleh masuk ke dalam lah. Sebab dia semakin tebal. Okey, jadi dia melindungi pokok. Okey. Ini sebelum merekah lah. Kamu boleh nampak pertumbuhan dia. Pertumbuhan sekunder, xilem primer tertolak. Tadi macam cikgu dah terangkan. Okey. Okey, tisu xilem primer dimanfaatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Okey, kenapa batang berkayu ni di tengah tu dia makin kuatlah sebab xilem primer tu dah dimanfaatkan. Dia semakin tertolak ke dalam, dia semakin mampat. Xilem yang kita tahu dia terdiri daripada lignin. Lignin tu tebal. Jadi sebab itulah kayu dia keras di dalam tu. Okay, untuk apa penebalan lignin ni? Untuk sokongan mekanikal selain daripada kita belajar sebelum ni. Xilem untuk lignin untuk mengelakkan xilem daripada ranak. Ranak itu runtuh, pecah dan sebagainya. Itu pada batang pokok. Sekarang kita tengok pada akar. Okey. Akar juga mengalami pertumbuhan sekunder untuk menambah ukur lilit akar. Akar pun perlu menjadi lebih besarlah. Okey.
Sama juga dengan batang, pertumbuhan dia sama, cuma struktur dia lainlah. Macam kita dah belajar sebelum ni, mana xylem, mana flower, struktur dia lain, okey. Kita tengok sini, di sini adalah flower yang biru ni, dan di dalam ini adalah xylem. Okey. Kambium vaskular dekat mana? Ni. Garisan ni. Okey. Okey, kemudian dia semakin bertumbuh. Flower prima tertolak keluar dan xylem prima. Dia dah jadi bentuk macam ni. Okey. Kita tengok pertumbuhan lagi. Flower prima semakin keluar. Okey, kamu tengok di sini dah ada lapisan flower sekunder. Okey, xylem prima tertolak ke dalam dan di sini kamu tengok dah ada xylem sekunder. Dan seterusnya flower prima dah tak ada dah tak nampak dah. Ni flower sekunder semakin tebal. Okey, ini kambium vaskular. Okey, xylem prima pun semakin mengecil di tengah. Xylem sekunder semakin tebal. Okey, sama saja dengan batang, cuma struktur dia lainlah di akar. Okey, kita tengok. Okey, sama. Kambium vaskular membahagi dengan aktif dan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Okey, gelang tu ni lah lilitan tu. Okey. Sel-sel dalam gelang kambium membahagi ke arah dalam untuk membentuk xylem sekunder. Okey, kalau ke dalam itu adalah xylem sekunder. Kalau ke arah luar itu adalah flower sekunder. Akar pun akan jadi semakin tebal. Okey. Kambium gabus akan membahagi. Sama juga membentuk sel-sel gabus. Sama dia punya fungsi melindungi tisu akar. Iaitu pertumbuhan sekunder pada akar dan pada batang. Maksudnya pertumbuhan sekunder ni berlaku pada meristem lateral melibatkan kambium vaskular dan kambium gabus. Okey, macam mana kita boleh tentukan usia pokok? Okey, usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana, okey, dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan. Ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Iklim yang ada 4 musim lah. Okey. Pertumbuhan, kenapa kita boleh tentukan usia pokok? Sebab pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza ikut musim. Dia bertumbuh ikut musim. Ada yang bertumbuh dengan baik, ada yang perlahan. Okey. Contoh pada musim bunga, air dan cahaya matahari cukup. Panas waktu ni dan air pun cukup. Jadi xylem sekunder yang dihasilkan besar. Okey, dan berdinding nipis. Kenapa? Kenapa besar? Sebab dia nak mengangkut air, sebab bekalan air yang banyak dan cahaya matahari mencukupi. Mencukupi maksudnya dia boleh berfotosintesis lah. Jadi dia memerlukan bekalan air dan air yang diangkut tu banyaklah sebab musim tu banyak air. Okey. Jadi xylem pun menjadi besar dan berdinding nipis supaya lebih banyak air boleh diangkut. Okey, jadi garisan xylem pada musim ini akan menjadi berwarna cerah. Okey. Kalaulah pada musim tu kurang sesuai pokok nak bertumbuh, contohnya musim panas dan kering, xylem sekunder yang dihasilkan kecil.
dan berdinding tebal sebab panas, tak banyak air yang boleh diangkut, jadi xilem dia hanya kecil sahaja. Dan pada waktu ini xilem akan menjadi warna gelap sebab dia kecil. Okey, itu yang kita boleh kira usia pokok. Okey, penghasilan, ini gambar penghasilan xilem pada musim bunga dan musim panas. Okey, nampak gelang ada warna cerah. Okey, ada warna cerah, ada warna gelap di luar. Cerah, gelap. Jadi boleh kira lah berapa tahun. Musim bunga berapa lama, musim panas berapa lama. Jadi boleh kira usia pokok. Okey. Apa yang berlaku pula pada pokok monokot? Ada juga sesetengah pokok monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey. Kita tengok. Ini pokok. Okay. Ini contoh-contoh pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey. Aloe vera, agave. Okey. Kita tengok. Apa kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Okey, dekat sini dia tak terangkan tentang pertumbuhan sekunder monokot. Okey. Kamu boleh carilah. Okey. Dan cikgu akan bagi tahu nanti di dalam grup, kamu cuba cari dulu macam mana pertumbuhan sekunder pada monokot. Okey. Kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan primer dulu. Untuk pemanjangan pokok. Kenapa pokok tu perlu panjang? Untuk menyerap cahaya matahari. Untuk apa cahaya matahari? Fotosintesis. Okey. Bila ada flowon primer dapat mengangkut hasil fotosintesis. Fotosintesis berlaku di daun dan dibawa ke bahagian lain tumbuhan. Okay, xilem primer juga perlu untuk mengangkut air dan garam mineral. Okay, xilem primer juga memberi sokongan. Jadi, kalau tak ada pertumbuhan primer, tak adalah ni flowon primer dan flowon xilem sekunder. Xilem primer. Jadi, ini kepentingan pertumbuhan primer lah. Okey, kita tengok pertumbuhan sekunder untuk apa? Untuk kestabilan. Pokok dah matang, dia perlu membesar lah. Okey, untuk kestabilan supaya dia menambah diameter batang. Batang tu dia makin besar agar sesuai lah dengan ketinggian. Kalau dia tinggi sahaja tapi batang dia tetap sama, dia tak stabil lah. Jadi dia mudah tumbang bila ditiup angin. Jadi bila dia semakin tinggi, batang pokok juga perlu menambah diameter. Okey, untuk sokongan mekanikal. Okey. Tisu-tisu tadi perlu, sekunder tadi untuk sokongan mekanikal kepada pokok. Okey. Kenapa perlunya xilem sekunder, flowon sekunder? Kenapa perlu bertumbuh xilem dan flowon? Supaya lebih banyak xilem dan lebih banyak flowon dan dapat menggantikan xilem dan flowon yang lama. Kadang-kadang xilem flowon yang lama tu dah tua dan rosak. Dan pokok semakin besar, dia memerlukan lebih banyak air dan perlu mengangkut lebih banyak bahan hasil fotosintesis. Jadi dia perlukan lebih banyak xilem, lebih banyak flowon dan xilem dan flowon yang baru. Okay. Selain pada itu, untuk kambian gabus tu, untuk menghasilkan kulit kayu yang lebih kuatlah untuk perlindungan kepada pokok, supaya pokok tak kehilangan air yang berlebihan, supaya pokok tak cedera, supaya dia dapat tahan dengan serangan serangga dan patogen, dan supaya pokok tu boleh hidup lebih lama.
Jadi bila semakin lama dia hidup, semakin meningkatlah peluang dia untuk membiak. Iaitu kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey. Perbandingan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Bila sebut perbandingan maksudnya kena ada dua-dua. Perbandingan kena ada dua-dua, persamaan dan perbezaan. Okey, kita tengok apa yang sama antara primer dan sekunder. Kedua-dua dapat meningkatkan saiz secara tetap. Kedua-dua pertumbuhan juga berlaku pada tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu dialami dua-dua, primer dan sekunder. Okey, kedua-dua pertumbuhan juga melibatkan mitosis. Okey. Kita tengok apa yang berbeza. Okey, pertumbuhan primer berlaku pada meristem, apex, hujung akar dan hujung pucuk. Okey, kalau sekunder dia berlaku pada meristem lateral. Okey, meristem lateral kat bahagian mana? Kambium vaskular dan kambium gabus. Okey. Bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan pada batang dan akar, pertumbuhan primer. Okey. Untuk tumbuhan yang lebih muda lah pada batang, akar bagi tumbuhan yang lebih muda. Okey. Bila dah habis pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder barulah berlaku pada akar dan batang yang telah matang. Ini perbezaan. Primer berlaku pada tumbuhan yang muda, sekunder berlaku pada tumbuhan yang matang. Arah pertumbuhan, dia hanya memanjang. Pucuk memanjang, akar memanjang. Tapi pertumbuhan sekunder jejari. Kalau kamu tengok kebelajar bulatan ada bulatan, dia ada diameter dan ada jejari. Ini jejari, maksud jejari lah. Okey. Kesan pertumbuhan. Apa berlaku selepas pertumbuhan? Akar dan batang pokok lebih panjang. Okey. Kalau pertumbuhan sekunder, ukur lilik batang dan akar meningkat, makin lebar. Okey. Tisu dan struktur yang terbentuk. Ni kalau pertumbuhan primer, epidermis, korteks, tisu vaskular. Okay, kalau sekunder, kulit kayu, periderma ni kambium gabus, lentisel, okay, lentisel lubang-lubang pada kulit kayu, tisu vaskular. Okay. Untuk pertumbuhan primer, dia tidak mempunyai tisu berkayu. Okay. Bila dia dah habis bertumbuh tu, dia tak melibatkan tisu berkayu lah. Kalau sekunder melibatkan tisu berkayu. Okey, ketebalan kulit kayu. Okey, kulit kayu nipis sebab dia tak terlibat. Okey, kulit kayu tebal. Sebab ini hanya melibatkan pemanjangan. Okey, yang ni tak ada gelang tahunan, sekunder ada gelang tahunan batang pokok, tapi dia lebih jelas pada negara yang beriklim sederhana atau yang ada 4 musim lah. Okey, kepentingan. Kenapa tumbuhan perlu mengalami pertumbuhan sekunder? Kepentingan dari segi ekonomi lah yang kita cakap ni. Okey. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dia dapat menghasilkan kayu balak, kayu-kayu yang besar. Kayu itu boleh diguna dalam ekonomi lah. Okay, contoh Shorea ni meranti dan Balanocarpus ini adalah kayu cengar. Ini kayu-kayu yang mahal, kayu balak yang mahal. Okey. Bila berlaku pertumbuhan sekunder, kayu akan jadi lebih kuat dan keras. Okey.
Jadi bila dia kuat dan keras, dia sesuailah untuk buat rumah, untuk buat perabot, pagar dan sebagainya. Okey. Kemudian bila pokok tu mengalami pertumbuhan sekunder, dia akan ada gelang tahunan. Jadi gelang tahunan ni menyebabkan kayu tu lebih nampak lebih menarik. Dia ada corak-corak kayu. Okey. Kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan, contohnya merawan, hopia, okey, dan meranti, dia boleh menghasilkan resin. Resin ni macam getah ataupun cecair daripada kulit pokok tu dan minyak. Okey, ini boleh digunakan untuk menjadi varnish, bahan pemekat, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Okey, dia boleh diambil hasil daripada pertumbuhan sekunder tu lah. Okey. Tumbuhan berbunga pula boleh dijadikan tumbuhan hiasan dan buah-buah hasil daripada pertumbuhan tu dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Itu kepentingan kepada ekonomi. Okey, habis. Nanti kita akan masuk pada 1.3 lah, lengkung pertumbuhan. Okey, untuk tugasan kamu. Okey, ini tugasan yang perlu kamu buat. 1.3, cikgu nak kamu kumpul maklumat tentang jenis tumbuhan monokot. Yang cikgu cakap tadi, tumbuhan monokot mana yang mengalami pertumbuhan sekunder tadi? Ada 3. Okey. Boleh buat secara berkumpulan, boleh buat secara individu. Nak buat macam mana? Kamu tulis dia dalam slide PowerPoint. Cikgu nak kamu buat dalam bentuk slide PowerPoint dan hantar dengan cikgu lah. Okey, setiap kumpulan atau individu dia kena cari maklumat tentang 2 jenis tumbuhan monokot. Okey, yang ada di kawasan kamu atau kawasan-kawasan lain lah. Seelok-eloknya yang ada di kawasan kamu. Okey, kena pasti ciri-ciri. Kena ada gambar. Dan sediakan satu laporan. Macam laporan nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam kumpulan lah. Bentangkan hasil cikgu nak nanti next class. Kamu hantar dulu dengan cikgu untuk pastikan apa yang kamu buat tu betul lah. Okey, ini kamu boleh tanya dengan cikgu kemudian. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa hantar tugasan ini. Okey, terima kasih.